Terima kasih cerita pagi Pahang, dan seterusnya kita juga akan bercakap berkenaan suatu persidangan khususnya dalam konteks komunikasi, kewartawanan, penyiaran yang ini memberikan ruang untuk kita melihat bagaimana hala tuju penyiaran, kewartawanan dan juga bidang-bidang seumpamanya itu boleh diperluas dan juga dirasa rasa untuk memastikan agar mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang ini akan mendapat ruang dan juga peluang yang lebih banyak dan juga lebih meluas. Juga lanjut berkenaan persidangan yang dikongsikan oleh Ismail adalah berkenaan AMMIEF 2024. Lanjut berkenaan dengan persidangan ini, kita bersama dengan dua orang tetamu di studio, iaitu Encik Roslan bin Arifin, pengarah IPTA, iaitu Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, ringkasnya IPTA ya. Juga kita bawakan Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syukri bin Abdul Majid, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP. Okey, terima kasih Doktor, terima kasih Tuan Roslan bersama dengan kami pada pagi ini. AMMIEF 2024. Apa yang akan kita sajikan dengan AMIEF ini, Tuan? Okey, terima kasih pengacara Banjir Sabah. Pertama kali terima kasih jemput kami. Sama-sama. Kita nak menceritakan mengenai satu forum. Ya. Forum adalah forum dalam kata singkatannya forum berkaitan dengan media lah, industri media dan juga dengan kata pendidikan media. Jadi di sinilah katakan IPTA dan juga UNIMAC kami bergabung tenaga lah dalam konteks mengadakan forum. Forum ini juga adalah forum yang bertaraf antarabangsa jugalah. Di mana kita melibatkan juga bukan saja daripada Malaysia, tapi kita melibatkan daripada Indonesia dan juga daripada Thailand. Jadi dalam konteks akademiknya. Jadi kita penganjuran kali ini sebenarnya tak dapat lari sebenarnya yang tadi kita sebut mengenai IPTA tu kan. Namanya penyiaran dan penerangan. Jadi ramai yang tak sedar bahawa IPTA ni dah lebih pada 53 tahun dah wujudnya kan. Kita penjiran lah kira IPTA dan RTM di sini kita berkongsi di angkasa puri ni. Dan satu kawasan yang mana kita tak dapat lari daripada kata peranan IPTA itu sendiri. IPTA dan juga media dan juga kata komunikasi ni berpisah tiada. Kan apabila kita menjadi tenaga pengajar utama bagi RTM juga, di mana asalnya dulu kita wujudkan untuk media penyiaran. Jadi kita daripada masa ke semasa kan kita telah mengembangkan diri kita untuk juga membantu orang kata media lain, termasuk media cetak. Jadi kembali pada forum ini, jadi tujuannya adalah untuk kita memberi pendedahan kata kepada media sekarang mengenai peranan mereka hari dulu lain, sekarang lain. Kita begitu cabaran yang besar sekarang ni. Kita kalau kita membaca atau mengikuti pengembangan media negara, kita dapati begitu banyak cabaran. Hari ini orang kata media sosial kian meningkatkan diri lebih utama daripada mainstream lah. Jadi itulah yang katakan bahawa IPTA ni daripada orang kata tak dapat sering mendekatkan diri kita dengan media, dengan industri media dan juga dengan akademik yang melahirkan kata graduan-graduan ni. Kita dekatkan diri kita. Antaranya kita antara fungsi-fungsi media, fungsi-fungsi IPTA yang ada, kita juga bersama dengan akademik dan juga industri, kita mengubah kod etika kewartawanan, yang mana baru tahun ini juga kita telah melancarkan buku itulah. Ini kita kerjasama dengan industri dan juga dengan media. Dan selain daripada itu, kita juga mendekatkan diri kita juga dengan kelompok mereka practitioner. Ahli-ahli wartawan contohnya. Apabila kita menjadi juga antara membantu dalam penganjuran Hari Wartawan Nasional. Asal kata kita wartawan ni telah tentu hawana ni dekat di hati kita. Jadi alhamdulillah lah kata daripada fungsi-fungsi ni, maka kita dapati bahawa kita perlu ada satu forum yang mana kita membincangkan mengenai keperluan industri hari ini. Dan juga bagaimanakah UNIMAP contohnya dan juga institusi tempatan yang lain yang mempunyai tenaga pengajar dan juga pelajar sendiri, bagaimana kita dapat membantu mereka untuk bersedia pada masa hadapan dalam konteks menyediakan diri kita, contohnya silibus pendidikan. Kalau kita nak di wartawan, kita dulu belajar kan. Tapi hari ini wartawan tak macam dulu tahun 80-an, 90-an. Jadi inilah usaha-usaha kita di mana kita harapkan melalui forum ini industri
dan juga universiti dapat menyediakan diri mereka menghadapi cabaran yang akan datang. Itu sedikit sebanyaklah. InsyaAllah. Ya, pendidikan ni perlu diberikan, terutama sekarang ni dengan percambahan teknologi yang cukup maju dan juga laju. Wartawan, komuniti semakin banyak, semakin bercambah. Jadi mereka perlu mendapatkan pendidikan yang baik sebenarnya. Jadi apakah antara topik-topik utama yang akan dibincangkan sewaktu forum nanti? Prof, boleh kongsikan dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Indonesia kerana menjemput kami berdua lah pagi ni. Okey, kembali pada soalan tadi, sebenarnya basically fokus utama forum ni adalah kita macam Encik Roslan kata tadi, kita nak kumpulkan ahli akademik dan juga pengamal ataupun pemain industri dalam bidang media untuk bersama untuk kita berkongsi bincangkan masa depan hala tuju pendidikan media dan juga keperluan industri media sendiri, how kita nak dapatkan jurang antara keperluan industri dan juga kurikulum atau pendidikan media yang kita laksanakan di dunia akademik ataupun di universiti. So those antara benda yang kita akan dibincangkanlah, especially seperti cabaran-cabaran yang dinyatakan tadi, cabaran-cabaran globalisasi, cabaran-cabaran berkenaan dengan digitalisasi, digital literasi among youngsters dan sebagainya. AI. So AI dan sebagainya, macam mana kita introduce AI dalam kurikulum, at the same time ianya sampai ke matlamat untuk mengeluarkan tenaga kerja industri media terkehadapan lah basically yang tersedia industri di masa hadapan. So those are things that benda yang kita akan bincangkan dan dengan lebih mendalam, dan hopefully dengan adanya forum ni kita dapat bincangkan juga bagaimana kita laksanakan amalan terbaik in terms of best practice among di negara Malaysia, di Thailand dan juga di Indonesia, dan kita dapat berkongsi in terms of pelaksanaan tersebut, dan hopefully kita dapat selaraskan dan seragamkanlah pelaksanaan tersebut between untuk kita pertingkatkan perkasakan media ataupun industri kreatif di rantau inilah. Tuan Roslan, kita sudah menyaksikan mandat penyerahan kepengurusian ASEAN yang diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atau kepada Malaysia pada minggu yang lalu. Jadi ini dikira sebagai seiring apabila kita menjadi tuan rumah ASEAN, pengerusi ASEAN, dan juga ASEAN Media ataupun media ASEAN yang akan diperkasakan pada tahun 2025. Jadi bagaimana ini membuka satu ruang pembuka tirai kepada ASEAN Summit ataupun kepengurusian ASEAN pada tahun 2025. Itulah apa ni, kita memang mewawarkanlah kepada masyarakatnya. Sebenarnya menjadi kebanggaan kita lah ya. Kita dah sebelum ni dah jadi pengurusi ASEAN tak kurang daripada 5 kali dalam konteks sejarah ASEAN. Jadi tahun depan kita akan mempengurusikan balik ASEAN. Iaitu di mana ASEAN ni amat pentinglah dalam konteks Malaysia juga, dalam konteks media juga. Bila kita mempengurusikan ASEAN, maka kita akan memadakan satu perbincangan, satu forum yang utama bagaimana untuk membantu ASEAN, negara-negara ASEAN, negara-negara jiran kita untuk bersedia pada orang kata cabaran masa depan. Kita ada banyak bidang, banyak industri dan mana orang kata hala tuju yang perlu kita lihat sebagai ASEAN. Jadi IPTA mengambil kata peluang ini. Dan kata tahun depan kita akan membincang mengenai media. Sudah tentu Kuala Lumpur akan menjadi center lah menjadi pusat. Jadi ini sebenarnya orang kata pembuka tirai. Perbincangan mengenai bagaimanakah media-media ASEAN bersedia untuk orang kata menghadapi cabaran macam mana kita katakan. Cabarannya media ASEAN ini bagaimana mereka nak berfungsi lebih baik. Bagaimana contohnya untuk menyelamatkan industri. Kita pun sedar bahawa contohnya di Malaysia ada banyak juga media-media yang menghadapi masalah apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi semasa. Jika kita tak dapat bersedia, kita akan ditutup, dan mungkin skala pun makin kecil. Dan itu sebab kita lihat bagaimana ASEAN, kita berbincang contohnya pada forum ini juga, kita melibatkan Indonesia dan juga melibatkan Thailand, bagaimana untuk kita berfikir dan kaedah untuk kita bersedia, orang kata industrinya bagaimana, universitinya bagaimana, untuk kita orang kata sama-sama sepakat. Kalau kita dapat satu formula contohnya, bolehlah kita kongsi. Orang kata kita sama-samalah mencari formula yang baik bagi membolehkan orang kata ASEAN dan medianya
orang kata sama taraf dengan di peringkat benua ataupun rantau lain. Itulah hasrat sebenarnya forum ni lah. Menilai kepada keperluan pembelajaran yang berkaitan dengan media sosial, bagaimana forum ini boleh memberikan manfaat kepada para pelajar dan juga tenaga pengajar di Malaysia? Sebenarnya antara aspek yang kita hasil daripada forum yang kita expect daripada program ini adalah dua aspek. One is pelajar dan seterusnya yang keduanya adalah pendidik sendiri. So in term pelajar, kita nak pelajar ni dia aware in term of keperluan industri, in term apa yang skill set yang perlu diorang ada, knowledge yang perlu diorang ada untuk menjadi pemain industri media di masa hadapan, supaya mereka berjaya dalam industri media. So those are something that yang kita nak pelajar dapatlah daripada hasil forum ini. Manakala daripada sudut pendidik pula, kita nak pendidik kita juga aware dengan keperluan industri, supaya dia dapat integrasikan keperluan-keperluan tersebut dalam modul-modul pembelajaran mereka, in terms of dia punya pelaksanaan delivery dan sebagainya, supaya dapat menghasilkan graduan-graduan yang actually mempunyai all the skill set yang diperlukan lah, supaya menjadi tersedia industri ready lah maksudnya. Ya. Bila bercakap tentang industri driven ataupun sudah bersedia dengan industri ini, kita tidak boleh menafikan para pelajar sekarang terdedah dengan pelbagai skill dan juga kemahiran, kerana banyak platform yang disediakan untuk mereka untuk belajar secara kendiri. Tetapi isunya adalah bagaimana menyesuaikan dengan kod etika kewartawanan, etika penyiaran dan juga budaya kerja penyiaran yang ada di Malaysia pada ketika ini. Jadi mungkin ini adalah satu bentuk platform dan juga ruang untuk kita sedar ilmu itu sudah dimiliki oleh para pelajar ini, tetapi menterjemahkan ilmu dan kepakaran itu kepada kehendak industri. Tuan Azlan. Itulah sebenarnya betul. Apabila kita bercakap mengenai persediaan kita kan, itu tadilah menyesuaikan keadaan. Tidak lagi pada kita menyesuaikan keadaan 30-40 tahun dulu kan. Sebab itu IPTA kita juga mengambil peranan yang proaktif lah. Sebab kita sebagai institut latihan awam yang fokus kepada komunikasi, iaitu bawahnya media dan segala-gala industri. Jadi kadang kita juga melihat kenapa kita tidak berkongsi pengalaman. Contohnya baru ni kita juga telah mengadakan satu forum antarabangsa ya. Kita menjadi penganjur bersama dengan Asia Pacific Broadcasting Development ataupun AIBD yang juga ditempatkan bersama dengan IPTA ya. Dan juga dengan ASEAN Broadcasting Union ABU yang begitu sinonim dengan nama penyiaran. Jadi kami telah mengadakan satu forum berbincang bersama-sama. Kita menjemput tak kurang daripada 300 mereka daripada industri yang datang daripada luar negara, seluruh dunia. Kita berkumpul di Kuala Lumpur untuk kita berbincang. Kat sini kita cuba mendapatkan pemahaman yang baik. Bagaimanakah cabaran mereka juga, bukan di peringkat di Kuala Lumpur saja, tetapi bagaimana contohnya di peringkat Eropah, bagaimanakah yang datang, termasuk juga daripada Russia sendiri baru ni, daripada ASEAN Timur semua ni. Jadi kita cuba fikirkan dan kita dapati bahawa memang kita mempunyai agak persamaan bagaimana untuk kita melangkah lanjut. Hari ini cabaran kita adalah, contohnya lah mudahnya, bagaimanakah untuk menggunakan AI. Kan kecerdasan buatan kita panggil. Bagaimanakah untuk media adapt to this teknologi. Kalau kita tak dapat sesuaikan diri kita, maka kita akan ketinggalan. Maka disebabkan itulah, maka teknologi ini kita juga untuk adapt, tetapi pada skala mana? Sudah tentu kos menjadi masalah lah. Kalau media survival hari ini ada mengenai kos. Itu sebabnya kita dapati bahawa tak ada lagi lah surat khabar yang datang kat pintu depan rumah kita macam dulu lah. Sebab ia kos-kos di mana ada carrier-carrier telah berakhir. Hari ini kita kena adapt to the situasi teknologi baru di mana semua menggunakan telefon untuk mendapatkan maklumat kan. Jadi inilah katakan perbincangan yang akan kita sebenarnya bukan untuk mencari jawapan penuh, tetapi sebenarnya untuk kita sparks atau memulakan perbincangan lanjutlah bagaimanakah media industri ini dan juga bagaimanakah peringkat akademik
dapat menyesuaikan diri dan bergerak jauh selepas ini. Prof Shukri, kau boleh kongsikan bagaimana UNIMAP sendiri memainkan peranan dalam penganjuran forum ini? Adakah terdapat bentuk-bentuk kajian ataupun pengumpulan data yang dikumpul setakat ini untuk membantu memantapkan lagi setiap topik yang akan dibentangkan untuk pengembangan? Untuk makluman, di Universiti Malaysia Perlis sendiri kita ada 2 program media. Satu media baru, sarjana muda media baru, dan yang terbaru adalah sarjana muda media interaktif teknologi. So kedua-dua program media ini adalah program media yang terkini dengan yang kita sediakan untuk pelajar, dan juga sebenarnya graduan-graduan ini memang kita memang sediakan direct kepada industri media di tanah air lah basically. And kita antara program-program yang contohnya program media baru antara program yang paling laris lah basically. So kita perlu pastikan in term of pendidikan yang kita sediakan tu adalah selaras dengan keperluan industri. So in order to do that, kita perlukan pensyarah-pensyarah kita untuk melakukan kajian-kajian terkini jugalah. Involvement, engagement dengan industri itu penting untuk mereka bantu mereka untuk tingkatkan kemahiran dan knowledge dalam teknologi terkini. Contohnya macam yang Encik Roslan kata berkenaan dengan AI. Mungkin pendidikan media 10 tahun lepas tidak integrate AI dalam pelaksanaan delivery dan sebagainya. So for future kita perlu lakukan perkara-perkara tersebut supaya kita dapat sediakan tenaga kerja yang tersedia, dan in order to do that, our pendidik sendiri, our lecturer sendiri, pensyarah kita sendiri perlu tingkatkan dia punya kemahiran, knowledge dan sebagainya in order untuk mereka bagi delivery yang terbaik kepada pelajar lah. So sememangnya kita sentiasa memastikan perkara-perkara program-program sebegini dilaksanakan sama ada di peringkat UST sendiri ataupun di peringkat nasional antarabangsa, supaya kita dapat tingkatkan knowledge yang selaras dengan yang diperlukan lah. Tuan Roslan, juga perkara bila menyentuh berkenaan ASEAN ini, pasti pertukaran idea, maklumat dan juga silang informasi antara negara-negara anggota ASEAN juga turut boleh berlaku, kerana kalau diikutkan tidak jauhlah di Indonesia contohnya, mereka mempunyai ratusan stesen TV di setiap bahagian ataupun provinsi. Jadi perkara ini boleh diambil pengajaran berkenaan tentang industri media yang masih baru seperti juga negara kita dan sebagainya. Jadi apa mungkin akan berlaku pertukaran kepakaran, idea dalam usaha ke arah meningkatkan lagi kebolehan dan kemahiran dalam negara-negara anggota dan juga khususnya Malaysia. Betul. Sebenarnya pengalaman saya juga sebenarnya media di Indonesia itu lebih, orang kata, lebih maju sebenarnya, lebih terbuka berbanding kita ni ada beberapa TV station contohnya. Kan mereka sana betul malahan di peringkat jajahan kecil pun mereka ada penyiaran mereka sendiri. Malahan saya dan juga pengamal media Indonesia saling kata berbincang. Kami mempunyai beberapa platform lah untuk mengadakan perbincangan di mana sebenarnya mereka juga ingin melihat bagaimanakah Malaysia menghadapi cabaran yang ada, dan kita juga nak melihat bagaimanakah Indonesia mampu untuk, orang katakan, media Indonesia mampu untuk menghadapi cabaran yang begitu getir sebenarnya. Jadi di sinilah orang kata kita berkongsi pengalaman, kita belajar sesama sendiri. Contohnya lah cabaran utama contoh media Malaysia, penyiaran khususnya juga. Dulu dalam periklanan kita mendapat sekitar 4.5 bilion orang kata revenue daripada periklanan. Hari ini kita hanya mendapatkan sekitar 2 bilion saja. Jadi dah kurang lebih pada separuh. Jadi kat situ saja akan, orang kata, menyesakkan nafas media di Malaysia. Sebab itu kita dapati banyak media kini yang tidak lagi relevan atau gagal untuk kita berubah dalam konteks bersedia untuk masa yang akan datang, ditutup. Bukan perkara yang kata rahsia lah, banyak media dah ditutup dan mungkin ada lagi yang tutup selepas ni jika kita gagal adapt to the situation. Jadi forum ini akan membantu sebenarnya pengamal media di luar sana untuk mengetahui apakah kehendak seni ataupun industri semasa dan bagaimana untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran yang boleh memenuhi kehendak industri. Terima kasih kepada Encik Roslan dan juga Prof Shukri sampai kita hari ini untuk berkongsi secara ringkas berkenaan dengan AMMIEF
IEF 2024. ASEAN Media Industry and Education Forum 2024 yang berlangsung nanti. Terima kasih diucapkan pada Tuan Roslan. Terima kasih kepada Dr. Syukri bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan menyaksikan satu laporan khas juga disediakan. Ini berkenaan tentang bagaimana kita melihat kesan produk selenggara dan pelihara tasik timah tasuh di Perlis. Ya, sama-sama.